Dalam video ni saya akan tunjuk 7 step macam mana you nak mulakan channel YouTube you. Termasuk you nak create channel dan you nak publish. Okay, ni 7 step ni simple. If you baru dalam YouTube, you boleh tengok step ni dan you akan boleh publish video dengan berjaya. Saya Min Kamarudin, selamat datang ke kita punya short course. Terima kasih sebab anda pilih diri anda untuk pergi lebih jauh dalam YouTube. Saya dah dengan YouTube sejak daripada 2013 dan saya dah jana banyak duit pendapatan pasif dengan YouTube sejak daripada itu. So, apa yang saya nak kongsikan pada anda dalam 7 step ni, ini adalah 7 step yang simple. Layman. Bukan untuk orang-orang yang maksudnya too technical. Tak. If you technical, you boleh guna. Atau if you tak technical langsung, you pun boleh follow. So, kita pergi straight forward kepada step yang pertama. Step yang pertama, bila you nak start satu channel YouTube, you kena fikir dulu, brainstorm dulu apa sebenarnya konten yang you nak bagi, kepada siapa, apa maksudnya apa target market yang you nak dapatkan melalui video-video yang akan you buat. Biasanya ada kadang-kadang saya tengok video tentang politik. Mungkin dia minat politik, so dia buat video tentang orang yang target market dia adalah orang-orang yang minat nak cari tentang gosip-gosip politik. Ada beberapa cara untuk you pilih macam mana you nak create you punya topik. Sebab kalau you tak ada topik yang you nak fokus, maka kita punya YouTube akan jadi macam cacah merabah. Ada setengah orang, dia tak ada topik tetapi dia pilih nak tunjuk lifestyle dia. Tak ada masalah. Kita nak jadi artis dekat TV kita sendiri, no problem. Tapi cuma untuk anda yang mencari duit, siapa yang target income yang besar, cepat dengan YouTube, you mungkin kena consider untuk pilih topik yang lebih betul. Jadi bila kita bermula awal dengan channel kita clear apa yang kita nak capai, then mudah untuk kita keluarkan idea-idea untuk buat video-video sebab kita jelas apa yang kita nak. So ada beberapa cara untuk you pilih topik. Pertama, kita tengok pada you punya profession. Apa you punya kerja sebelum ni? Kalau adalah you sebelum ni seorang tukang masak, you boleh share tentang resepi. Kalau you adalah seorang tukang jahit, you boleh share cara nak jahit baju. Kalau you adalah seorang pemain bola, contohnya, sekarang ni masih main bola, you boleh tunjuk skill-skill, you boleh bincang pasal gosip bola, berita bola dan sebagainya. Apa-apa saja. Ya? Jadi kita tengok kepada profession. Ataupun kalau you seorang lecturer dalam bidang engineering, contoh kan, ada ramai orang yang mencari info-info tentang engineering, especially student ke, yang nak exam ke, ataupun mekanik, katalah you adalah seorang lecturer dalam bidang otomotif. Ada banyak ilmu yang you boleh share dekat YouTube dan confirm ramai je orang cari. So yang kedua, ideanya you boleh ambil daripada hobi. Kita mungkin tak kerja bahagian tu, tetapi hobi kita memasak. Hobi kita bercucuk tanam. Saya ada seorang kawan, seorang YouTuber juga, dia bekerja dekat majlis perbandaran dan dia buat channel tentang bercucuk tanam, cara nak menyemai, cara nak baja, cara nak pilih pokok. Okay, kalau you tengok YouTube dia, Naklis Backyard, kalau tak silap saya lah nama dia Naklis. So dia ada banyak subscriber dan dia fokus kepada topik tentang pertanian, gardening dekat rumah. Okay, itu antara topik yang you boleh pilih lah. Yang ketiga, kita tengok apa objektif you duduk dalam YouTube. You pilih YouTube ni nak buat apa? Ada setengah orang nak YouTube ni sebab nak duit, nak buat income besar. Jadi saya dulu sebab tu saya masuk ke YouTube. Saya bukan sebab hobi, saya saja nak share. Bukan, saya memang nak buat duit cepat. So macam mana kita nak buat duit cepat dengan YouTube? Salah satunya, bukan salah satulah, ini memang paling cepat lah. Dalam banyak-banyak cara buat YouTube, kalau ada 8 cara, 10 cara, cara paling cepat ialah dengan jualan produk. Jualan produk. Kalau you nak buat duit dengan YouTube dengan cara you nak orang bayar you kena ada banyak subscriber dulu, baru orang boleh tengok you. Macam saya ada setengah Grab, PM, ada setengah agensi-agensi ni nak minta saya untuk review tentang produk-produk terbaru dia. Yes, boleh. Sebab saya punya subscriber pun dah puluh-puluh ribu. Tapi untuk orang baru, paling cepat untuk kita buat duit dengan YouTube ialah dengan jual produk. Jadi itu yang saya buat. Itu yang saya buat dan saya jual produk, saya selesaikan masalah orang. Banyak, ada 1000 masalah kesihatan dan kecantikan
dekat Malaysia ni. So itu yang sebab kalau you nak income cepat macam tu, mungkin you boleh consider untuk PM saya untuk tanya dan saya explain apa peluang bisnes yang saya kongsikan dekat YouTube. Okay, so yang pertama pilih topik, pilih masalah untuk you ada fokus yang jelas dalam YouTube. Yang kedua, you kena create channel. Kena create channel lah, kita kena ada rumah kita. Barang-barang, produk-produk dalam kedai kita ibarat video-video. Tapi rumah dia, kedai tu ibarat channel. Semua video kita kena duduk dalam channel. Jadi saya nak tunjuk you tutorial macam mana you nak create channel dengan cara yang sangat simple. Ni kalau you tengok dekat sini, saya kongsikan macam mana you nak masuk start YouTube. Kalau you sebelum ni tak ada akaun YouTube, sebenarnya semua orang dah ada akaun YouTube kalau you dah ada Gmail. Jadi simple saja, you just log in ke akaun YouTube menggunakan akaun Gmail. So saya dah create satu akaun YouTuber Melaya @gmail. Okay, so kita dah ada YouTube. So sekarang ni kita nak create channel. Kita klik create channel. Okay, kita boleh upload picture, apa gambar-gambar yang kita nak letak. Katalah saya nak letak gambar ni. Okay, kita upload gambar. So gambar apa yang terbaik? You boleh letak gambar you boleh letak gambar logo business you, boleh letak gambar produk, cuma jangan letak gambar kucing dengan gambar-gambar yang tak ada kaitan dengan apa yang you nak bawa dalam channel ni. So apa tajuk? Saya buat YouTuber. Katalah tajuk saya nak bincang tentang topik-topik dalam ni saya nak bincang tentang topik-topik yang saya rasa menarik lah. Contohnya penawar Malaysia. Contoh. Penawar gout Malaysia ataupun saya buat macam ni lah. Supplement gout Malaysia. Contoh. Create channel. Okay, so kita dah ada channel. Ni kita dah ada channel. So dalam channel ni kita kena siapkan beberapa benda sebelum kita start upload video-video yang kita nak buat. So cara dia simple saja, you klik dekat customize channel. Klik dekat customize channel. Dia akan bawa kita masuk dalam YouTube Studio. YouTube Studio ni adalah tempat untuk kita nak buat banyak editing. Kalau dekat luar tadi tu, kita panggil dekat luar tu tadi, kita just boleh nampak video-video, tak banyak boleh edit. So kalau kita nak edit macam-macam benda, kita kena masuk dalam YouTube Studio. So ini adalah YouTube Studio lah. Okay, sekejap. Saya tunjuk YouTube Studio. Okay, baik. Ni adalah YouTube Studio. YouTube Studio, you boleh tengok dekat sini. YouTube Studio ni, kita boleh siapkan channel kita under customization. Ni adalah customization. Kalau tengok belakang ni, kita ada dashboard, content. Sini dia ada customization untuk kita edit apa-apa. Nak hias kita punya channel. Okay, so apa yang kita nak buat ialah kita pergi dekat basic info dulu, description. Kita nak tulis apa, channel kita berkaitan apa. So saya boleh tulis, okay, perkongsian tentang cara mengatasi masalah gout di kalangan penduduk Malaysia. Saya kongsikan cara ringkas untuk mengatasi masalah gout dengan pesan. Selamat dan semula jadi. Ini contoh lah. Okay, contoh So apa lagi dekat bawah ni? Channel URL. Okay. Channel URL. Apa lagi? Kalau kita nak tambah apa lagi link, contohnya kita ada website ke, kita boleh masuk kat sini.
Tak ada masalah. Okay. Kita boleh letak email. YouTuber layar email.com. Contoh. Then kita tengok dekat branding pula. Okay, ini gambar. So you boleh tukar gambar dekat sini. Ini banner image untuk dekat dia punya kita panggil thumbnail. Thumbnail. So sekarang saya nak masukkan thumbnail. Okay, simple sahaja cara nak masukkan thumbnail tu. Okay, so saya share balik. Okay, so you boleh upload thumbnail. You boleh ambil mana-mana image yang you rasa sesuai lah dengan you punya tu. You boleh letak gambar-gambar produk, gambar-gambar apa yang berkaitan dengan bisnes yang you nak share ataupun produk servis yang you nak share. So ini saya masuk ke thumbnail. So thumbnail ni dia akan pilih lah. Dia akan pilih section ni. So kita klik done. Okay, jadi kita dah ada thumbnail. Ini kita panggil logo lah kat bawah ni. Kalau kita nak letak macam watermark kat bawah pun boleh, no problem. Just upload saja. Okay, so sekarang ni saya dah okay, saya dah cukup lah basic apa yang saya nak buat untuk channel baru ni. Dan saya akan klik publish. Okay, so sekarang ni kita boleh view channel kita. Sekejap. Okay, kita boleh view channel kita. Jadi anda boleh tengok. Okay, ini adalah channel kita. Sekejap. Okay, sekejap. Ini dia. Ini adalah channel yang kita dah create tadi. Yang kita dah create tadi. So simple kan? So semua orang boleh buat ni. Just pergi pada YouTube Studio ataupun klik saja customize channel. Just masukkan gambar-gambar image-image yang you perlulah. So ini kita selesai untuk tips nombor 2, teknik nombor 2 iaitu cara untuk kita nak create channel. Okay, just create channel, jangan cara yang simple. Okay, next yang ketiga, lepas kita dah create channel, apa yang kita nak buat ialah kita nak sediakan video kita. Kita nak sediakan video kita. Sebelum kita nak sediakan video, ramai orang tak tahu macam mana nak cakap dalam video. So apa yang you perlu buat untuk especially you baru, you yang tak boleh nak cakap lagi secara konsisten, lancar lagi, you boleh sediakan skrip. So saya akan share macam mana beberapa idea skrip yang you boleh ambil. Saya tak pasti apa video you nak buat. Kalau you buat drama tak payah skrip lah. Betul. Kalau you nak menyanyi tak payah skrip lah. Cuma kalau kita nak buat dalam bentuk info, kita nak bentuk dalam fakta, kita nak buat dalam bentuk penceritaan, perkongsian. Contoh you ada produk, you nak share dekat you punya market. So macam mana? Okay, you boleh consider skrip yang saya kongsikan. Okay, cara simple untuk you start ialah you kena create kita kena hook kita punya audience di peringkat awal. Itu yang penting. Dalam 5 ke 10 saat pertama, tempoh yang sangat penting untuk kita hook. Sebab mereka akan fikir, perlu ke dia tengok video ni sampai habis? Sebab bila orang tengok video kita dekat YouTube, dekat handphone, dekat bawah tu ada banyak lagi video lain. Even dekat laptop kan, ada banyak lagi suggested video lain yang mereka boleh anytime tengok. So, benda pertama yang kita kena buat ialah kita kena hook dulu. Kita kena cangkuk dulu, fokus dia supaya dia buat keputusan untuk tengok video kita sampai habis. Kan? Nampak tak konsep? You kena faham konsep dulu. Then, detailing tu actually boleh mengikut kita punya kreativiti sendiri. So, apa yang saya selalu buat ialah saya akan bagi tahu dalam video ni, saya akan share tentang apa-apa-apa. So, bila kita share macam tu, oh yes, ini adalah info yang aku cari. Dia akan decide macam tu. Ataupun you boleh mula dengan satu benda yang excited. You boleh senyum, you boleh gelak, you boleh buat excited. Hai, saya daripada channel ni. So bila macam tu, orang akan into you. Orang akan tertarik dengan you. Any script, apa-apa saja ayat ataupun reaksi yang you rasa boleh hook orang untuk stay dengan video you, no problem.
Tapi cara saya macam tu. Saya akan memberi hint dulu apa yang dia akan dapat kalau dia tengok video ni sampai habis. Itu cara simple. Yang kedua, kenalkan diri kita. Kalau jenis video kita memerlukan orang kenal kita, dan bila orang kenal kita, orang senang nak sebab orang orang membeli produk, dapatkan produk dengan orang yang mereka kenal, suka dan percaya. So, kalau kita bagi nama, saya rasa okeylah. Betul tak? Orang yang dia follow, senang dia nak follow. So, bila kita bagi tahu nama kita dan kita bagi tahu apa yang kita buat. Contohlah kita selesai masalah, contohlah video tadi saya selesaikan masalah gout contohnya. So, saya Amin Kamarudin dan dalam channel ni saya bantu anda untuk selesaikan masalah gout yang tidak berkesudahan. Contoh. Contoh. So, apa yang berlaku ialah kita just bagi cakap benda macam tu, so orang kenal kita. Next, skrip yang ketiga ialah, so kita masuk bahagian konten. Apa sebenarnya kita nak sampaikan dalam video? Sebab kita dah bagi tahu tadi, kita akan share tentang ini, lepas tu kita kenalkan diri, lepas tu kita kena bagi tahu apa yang dia expect. So dalam bab konten ni, kita boleh senaraikan dalam bentuk 1, 2, 3. ABC, point by point, supaya mudah untuk orang faham apa yang kita nak sampaikan. Contoh, cara nak selesaikan gout, saya share 3 cara. Yang pertama, you kena atasi masalah radang. So, you kena guna sikit produk ni sekian. Yang kedua, tips yang kedua, you kena turunkan asid urik. Cara dia simple, you guna produk ni, you makan daun ni, you telan daun ni, you gosok ni, terpulang. Yang ketiga pun sama. So, bila kita bagi konten secara sistematik, tersusun, mudah untuk difaham. Kemudian kita tutup dengan apa tindakan yang kita nak dia buat. Dan untuk produk, you boleh masukkan testimoni. Masukkan cerita-cerita testimoni untuk kuatkan lagi kepercayaan penonton kepada video anda. Dan kita tutup dengan call to action. Apa yang kita nak buat? Kita target, kita nak tambah subscriber. Okay, so boleh. Macam saya nak buat duit, saya akan minta untuk hubungi saya lah. Itu bergantung kepada objektif kenapa you buat video dalam YouTube. Okay, itu yang ketiga, skrip. Yang keempat ialah you kena pilih gear. You kena pilih apa equipment. Tadi kita dah sediakan point-point kan, dah ada atas kertas kan. You nak tulis lengkap, terpulang, tapi saya cadang tulis dalam bentuk point. Jadi senang you olah. Sebelum you start buat video, you berlatih dulu sekejap, then dalam video nanti you akan boleh explain dengan simple dan ataupun dengan panjang. Okay, so dalam pemilihan alatan gear ni, apa yang you kena prepare? Pertama, simple saja kamera. Kamera you boleh guna handphone. Pada saya sekarang ni handphone yang ada sekarang ni memang sangat baik dah. Guna je apa yang ada. Handphone ni dah ada mikrofon, so you boleh guna. Kalau you guna kamera, ada kamera biasanya dia punya mic ni tak okey, tapi mungkin kalau you beli kamera yang mahal, mic dia okey lah. Kalau kamera you kena beli mic. Kalau handphone, kalau you nak ambil video yang lebih jauh, contohnya lebih jauh, dan suara dia tak jelas, you kena dapatkan mikrofon. So kita panggil lavalier mic. Ataupun you nak dapatkan mic yang jenis ada boom tu, sekarang ni dekat Shopee murah. You beli saja, tak ada masalah kan. Mana-mana semua mic sekarang ni okey. Semua kualiti je bagus, yang penting suara terang. Suara mesti terang supaya orang boleh jelas dengar apa yang kita kongsikan. Kemudian stand. Kena ada stand. You nak jadi YouTuber yang serius, you kena ada stand. You nak beli yang stable stand macam ni ke? Ataupun you nak beli yang stand yang tinggi ke untuk you buat video masa berdiri? Silakan. Sediakan benda tu. Kemudian lighting. Lighting itu terpulang. Ni optional. Kalau you buat video siang, you boleh guna natural light daripada tingkap. Kalau you ada masa free malam saja, you kena dapatkan stand light. Stand light you banyak sekarang ni. You boleh beli ring LED tu. You boleh beli yang jenis kiri kanan tu, banyak sangat sekarang ni. Murah-murah. Murah-murah. So pada saya tak perlu terangkan lebih jelas. Cuma kalau kita tak ada pencahayaan yang baik, investlah untuk beli lampu yang 100 ke atas. Lampu yang lebih besar. Bila lebih besar, dia boleh menerangi kita satu tubuh dan kawasan. Kalau kecil sangat, dia akan terang muka saja. Muka je cerah, tapi jadi macam pelik. Takut jadi macam hantu Cina. Kan? Jadi kita tak naklah jadi macam tu kan. Biarlah. Okay, kalau kita serius dengan YouTube, keluarkan bajet sikit, beli yang 100 lebih, yang besar tu kan, letak sebelah. So, jadi kita ada cahaya yang bagus. Okay, so itu yang
keempat. Yang keempat, pemilihan alatan ataupun gear, video gear. Okay, yang kelima. So macam mana kita nak rekod? Macam mana nak rekod? Apa masalah orang yang ada masalah nak rekod video ni? Masalah dia ialah biasanya kita masalah blur, tak ada idea, takut sangat apa akan jadi. So itu pentingnya persediaan tadi. Persediaan sangat penting. You kena bersedia daripada point, buat point, pilih topik, pilih tajuk, lepas tu you kena berlatih dulu. Berlatih beberapa kali. Tak perlu berlatih full. Just berlatih bab permulaan dia. Permulaan tu yang penting kita kena berlatih. Sebab kalau permulaan kita okey, everything akan okey. Itu pengalaman saya. Kebanyakannya saya tengok orang yang tak boleh buat video, malu nak buat video. Bila dah start dia buat video, dia boleh cakap, dia tak nak berhenti pula. So percayalah yang you lebih daripada mampu untuk hasilkan video ataupun bercakap dengan baik. Kalau kita bermula dalam keadaan kurang sekalipun, kita kena percaya bila kita buat lagi dan lagi, you akan jadi better. Dulu saya tak cakap macam ni. Confirm lagi teruk video saya kualiti tak bagus, tapi kita kena start somewhere. So mula dengan apa yang ada, buat persediaan. Kalau kita rasa kita takut gagal, so bersedia dengan lebih baik. Simple saja. Next, bila kita nak rekod tu, pastikan kita duduk center ataupun ke kiri macam ni sikit. Jangan terlalu rapat sangat dengan frame. Kita boleh tengok frame kita kan, frame handphone kita, terbaik duduk tengah-tengah. Handphone pula, dia punya tinggi jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat, sama ataupun rendah sikit, tinggi sikit. Tu just nice. Just nice. Lepas tu kalau kita tengok kita punya macam mana kita nak duduk dalam ni, kita kena kalau boleh hampir penuh. Jangan terlalu, contoh saya tunjuk macam gini video. Macam tak okey kan? So kita kena cuba penuhkan. Hampir penuh. Kalau boleh tak payah sentuh lah kan. Sampai itu just nice. Orang boleh tengok kita dengan jelas dan orang boleh nampak, video ni macam orang yang pandai lah buat video. Jadi kita faham je benda-benda trik, simple trik tu, insya-Allah no problem. So macam mana kita nak rekod lagi? Sebelum kita rekod video, kita kena happykan diri kita dulu. Benda yang paling penting ialah mood macam mana kita start video. Jadi sebelum kita rekod, janganlah kita start kita bercakap dalam keadaan masam. Cakap dalam keadaan senyum. Mulakan dengan senyum dulu. Paksa. Bila kita senyum, bila kita paksa senyum, kita punya emosi akan jadi positif. Itu benda yang paling simple. Jangan tenggelam dalam kita gemuruh apa semua ni kan. Kita kena faham kenapa kita buat. Kita nak buat untuk kita senang, kita ubah hidup kita nak dapat banyak duit. So make sure, just follow je tips ni, insya-Allah. No problem. So bila rekod video, berapa lama nak rekod video? Video dia tak ada tempoh yang khusus. Kena buat video 5 minit ke, 30 minit ke. Pertama peringkat baru bila you buat video, you kena nak biasakan dulu dengan kamera. So no problem. Kalau buat video dalam seminit pun tak ada masalah. Nak biasakan dulu berinteraksi dengan kamera, nak kontrol supaya ingat ayat, nak kontrol supaya boleh tengok direct. Ramai orang first time buat video, mata dia melilau macam tu. Ini normal. Saya pun sama dan benda ni akan jadi lagi baik bila you konsisten buat. You boleh paku you punya pandangan pada lens, lama-lama dia akan jadi makin baik. So jadi yang penting sekali dalam bab lama tak lama ni, kita nak habiskan kita punya penerangan. Kalau kita ada 3 benda yang kita nak kongsi dalam video tu, kita habiskan. Berapa lama? Tak kisahlah. Kalau kita habis seminit lah. Kalau kita habis 5 minit, 10 minit, 15 minit, itulah masanya. Okay? Itu sahaja dalam bab macam mana you nak record. Kalau orang tanya kamera, mana bagus? Depan ke belakang? Dua-dua kamera sekarang ni, handphone, kita punya handphone ni, kamera depan dan belakang, dua-dua ada kualiti yang bagus. Cuma kalau kita record daripada depan, contohnya kan, kat ni kan. Jadi kita nampak kan lens dia belah sini kan. So bila lens dia belah atas, biasanya orang suka tengok skrin. Apa yang kita kena buat ialah kita kena tengok lens. Tengok lens bukan tengok skrin. Berlatih untuk tengok lens. Peringkat baru ada orang tak boleh. Kena tengok juga skrin. Itu penting, maksudnya kita berlatih lagi dan lagi. Dia tak lama. Bila you dah buat 10 video, 15 video, you akan start boleh maintain you punya fokus dekat lens kamera you tu. Lagi tips tentang rekod. Rekod ni, you kena pentingkan beberapa benda ni. Pertama, lighting.
make sure orang nampak kita dengan jelas. Jangan terlalu kelabu sangat contoh malam-malam kan. Jadi orang tak nampak lah. Kan sekarang ni orang dah boleh buat video yang baik. Dengan handphone ni orang boleh buat video yang baik. Jadi kita tak nak video kita ni terlalu rendah kualiti dalam bab gambar. Okay, kemudian suara. Suara. Kalau tak ada mic, kita kena cakap, kena lontarkan suara kita. So memang benda ni akan jadi lagi baik, lagi baik bila you buat lebih banyak video, you practice. Tapi saya bagi tahu, orang kalau tak dengar video you, orang akan stop tengok video, dia akan tengok video lain. Sebab dia nak dengar apa yang kita cakap. Dia nak masalah dia selesai, so dia nak dengar apa yang kita cakap. Simple, so kena banyak berlatih untuk bercakap. Bercakap dengan suara yang lebih lantang. Ataupun kalau suara kita tak lantang, kena dapatkan mic. Mic tu dekatkan dengan mulut. Sebab sangat penting, salah satu elemen yang sangat penting. Okay, so jadi next, kita pergi kepada next. Next, publish. So saya nak tunjuk macam mana you nak publish. Macam mana you nak publish dekat you punya channel. Okay. Yes. Okay. Okay, so dekat sini, bila you masuk dalam channel you boleh tengok dekat butang atas ni. Create, click create, then click upload video. Okay, klik upload video. Simple. Select file, pilih file yang you dah buat. Okay, saya bagi contoh simple, video-video simple yang saya buat. Raw. Okay, contohlah video anak-anak. Ini kami pergi escape tahun lepas. Okay, so bila upload dia akan nampak title. Apa title ni? Title tajuk video. Tajuk video simple saja. Formulir dia adalah 7 patah perkataan. Okay, contohnya review escape theme park Penang. Best gila. Contoh Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patah perkataan. Barulah tajuk tu nampak nice. So dekat description kita kena tulislah kan apa penerangan pendek tentang apa video kita ni. Rakaman masa bersama keluarga di Escape Penang. Seronok sangat sampai rasa tak nak balik. Contoh kan. Jadi bawah dalam description ni you boleh masukkanlah link YouTube, link Facebook, apa-apa sajalah link yang you rasa berkaitan yang you nak dia buat tindakan. Okay, penting dekat description ni kena tulis. Ramai orang tak nak tulis. Kena tulis, especially tulis keyword yang kita fokus. You boleh tengok tentang keyword ni dalam video yang lain. Tulis, fokus. Lepas tu, upload thumbnail. Okay, jadi dia akan tunjukkan gambar-gambar. YouTube akan pre-select, tolong pilih 3 gambar terbaik lah. So kalau you nak letakkan gambar berbeza, you boleh upload thumbnail. So upload thumbnail tapi kena verify dulu. Senang je nak verify, klik verify. Kena verify dulu baru boleh dapat kebenaran untuk kita letakkan cover image ataupun thumbnail lain di YouTube. Di YouTube kita ni. So kena masuk nombor handphone lah. 9 2 3 3 9. Okay. Kita kena masukkan kod yang saya dapat. Okay, apa kod dia? 807 632. Okay. Submit. Okay, so sekarang ni boleh masuk thumbnail. Bila kita dah verify.
Okay, sekejap Okay, done. Okay, so kita boleh pilihlah gambar-gambar lain. Contohnya kalau ada gambar yang kita dah buat, kita boleh pilih lah. So, uh, so saya contohlah saya nak pilih gambar lain. Katalah saya nak pilih gambar video raw escape. Saya nak pilih gambar ramai-ramai ni kan. Contoh. Oh, kecil. Besar sangat. Dia paling besar ialah 2 meg. Okay, contohlah you nak pilih mana-mana gambar kan. So, saya pilih gambar ni. So, next ialah playlist. You boleh create playlist sendiri. Kita nak asing-asingkan video-video yang kita buat tu tentang apa. Dan kat bawah ni kita kalau tentang kanak-kanak boleh, ataupun kalau bukan berkaitan kanak-kanak, kita pilihlah yang sesuai. Kemudian bahagian teks ni teks ni ni penting untuk mudahkan orang untuk jumpa video kita. So ini video tentang escape, jadi saya akan tulislah escape theme park review. Apa yang orang akan tulis untuk cari video-video ataupun apa yang kita buat video ni. So kat sini boleh buat banyak sampai 500 huruf. So limit dia macam tu lah. So lepas tu apa yang kita buat? Kita klik next. Sekejap ya. Apa yang okay kena pilih ni? Not for kids. Next. Okay, so ini adalah benda-benda lain lah yang kalau you nak tambah, you boleh tambah add card ni, maksudnya dia ada macam link dekat bahagian atas tu, video tu, you boleh tambah kemudian. Next, dia akan check copyright. Ada tak kita guna contohnya kita guna lagu ke yang lagu orang, so dia akan detect lah. So, lepas tu kita klik public. Terpulang lah you nak private ke untuk family je ke, ataupun you nak unlisted. Kita publish tetapi tak keluar dekat channel kita. Kita je boleh tengok. Ataupun ni public, semua orang boleh tengok lah. Ataupun kita nak schedule. Okay, so schedule ni saya akan share teruslah macam mana you nak schedule. Sebenarnya schedule ni point yang ke-7. Macam mana you nak schedule you punya video. You boleh upload banyak video serentak dan you boleh schedule satu-satu, keluar satu setiap hari. Simple je, you klik schedule, you pilih tarikh, dan you klik schedule. Set as premier ni maksudnya macam mana? Bila benda tu publish, katalah kita set untuk publish pada 3 petang. So bila dia keluar 3 petang tu, dia akan main macam live sehingga habis video tu. Orang tak boleh nak skip, nak pergi ujung tak boleh. Tapi kalau kita tak set as premier, bila dia keluar, maka orang tu boleh navigate lah. Nak tengok depan ke, nak tengok belakang ke, dia tak jadi macam live. Simple. Okay. So siap, next kita klik. Kita klik schedule ataupun live. Terpulang lah masing-masing. Jadi nampak tak? Simple sahaja sebenarnya macam mana you nak publish video. Lepas publish, you boleh consider untuk schedule. Kenapa saya letak ke salah satu discussion, perbincangan topik ialah nak schedule? Sebab kebanyakan kita tak, setengah orang tak bagi masa hari-hari untuk buat video. Setengah orang dibagi ujung minggu je. So bila ujung minggu, kita akan buat banyak video, betul tak? So bila kita edit tu, kita nak publish sekaligus. So macam mana kita nak publish sekaligus? Macam mana kita nak upload sekaligus? Simple saja. Saya tunjuklah. Okay, share screen. Okay, kita pergi dekat sini. Dekat kita punya channel tadi kan. Katalah daripada luar. Okay, ni kan. Kita nak create. Kita klik create, upload video. Bila nak upload video, kita boleh select file. Katalah kita ada banyak file kan. Contoh macam ni. Kita boleh select banyak. Multiple file. Lepas tu kita boleh klik open. Dia akan upload banyak video. Nampak tak belah kanan ni? Dia akan upload banyak video tetapi dia akan upload dalam bentuk draft. Dia tak jadi unlisted, dia tak jadi public, dia tak jadi private tetapi dalam draft. Video yang belum diproses lagi. So nanti kita kena proses satu-satu lah. Kita pergi dekat YouTube Studio ni. Kita pergi dekat content. Dia akan keluar dekat sini. Nampak tak? Dia akan keluar satu persatu.
Simple je. Jadi apa yang saya kongsikan ialah 7 step simple macam mana you nak create you punya channel, macam mana you nak sediakan idea nak bercakap, macam mana you nak record, macam mana you nak publish, macam mana you nak schedule, dan itu saja untuk video kali ini. Bye.